Hai rakan-rakan, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak buat perbandingan perbandingan di antara dua kereta, iaitu Proton X70 dengan Mazda CX-5. Perbandingan saya ni akan berdasarkan kepada spek yang kita boleh jumpa daripada brosur atau website, dan juga sikit pertimbangan dari segi kos dan saya cuba buat seadil yang boleh dalam perbandingan ni Okey, mari kita bermula. Okey, yang pertama mari kita tengok harga kedua-dua buah kereta ni Untuk X70 saya ambil spek yang premium two-wheel drive X2 dengan standard two-wheel drive, iaitu yang paling mahal dengan yang paling murah. Manakala untuk Mazda CX-5 saya hanya gunakan dua model, iaitu 2.0 GL, GLS atau mid spec dengan high spec. Okey, harga paling mahal X70 $123,000, paling murah $85,000. Manakala untuk Mazda paling mahal untuk 2.0 ni adalah $148,000, manakala yang paling murah $132,000. Jelaslah nampak yang paling mahal dengan yang paling murah untuk kedua-dua buah kereta ni beza dia sangat. Tapi kalau kita tengok spek X70 yang paling mahal dengan yang paling murah untuk CX-5 tu sebenarnya dia dekat saja, tak lebih daripada 10k kan. Nah, untuk waranti kedua-dua buah kereta menawarkan 5 tahun punya waranti, dan untuk skim servis untuk Proton Proton hanya menawarkan 5 kali percuma untuk kos buruh, manakala untuk Mazda menawarkan percuma untuk 5 tahun percuma dari segi alat ganti, minyak dan juga kos buruh So sesen pun tak payah bayar untuk 5 tahun yang pertama tu. Untuk kegunaan petrol, X70 melaporkan dapat mencapai 7.6 liter untuk 100 km, manakala CX-5 ni 6.4 liter untuk 100 km. Jelas CX-5 ni lebih menjimatkan petrol, tapi kalau kita buat pengiraan kegunaan petrol, kalau kita dah pakai kereta tu 100,000 km, so untuk X70 kos yang kita belanjakan untuk petrol adalah dekat 15,580 berbanding dengan CX-5 13,120. Sebenarnya tak jauh beza sangat, hanya dekat 2,000 saja kan. So untuk saya kedua-dua kereta tu mungkin dari segi kos lebih kurang sama sajalah, tapi dengan 5 tahun punya percuma untuk Mazda mungkin ada kelebihan sikit Okey, untuk saiz kedua-dua kereta ni sebenarnya X70 dia ada saiz yang kecil sikit, 4519 untuk panjang dia dan 1831 untuk lebar dia, berbanding dengan CX-5 4550 panjang dia dan lebar dia 1840 So bila kita tengok ruang dekat dalam dia pun rasa-rasa macam kecil sikit, tapi tak ketara sangat lah. Dari segi berat bersih, X70 yang premium spec memang lagi berat. Kalau berbanding dengan CX-5 tu dia dekat-dekat 100 kg perbezaan dia. Dan mujurlah X70 tu dilengkapi dengan enjin 1.8 turbo berbanding dengan
CX-5 hanya 2.0 Sky Active tanpa turbo ya. Yang kuasa X70 tu dapat dikeluarkan pada RPM 5500 berbanding dengan CX-5 162 pada RPM 6000. Dan top maksimum juga lebih tinggi 300 berbanding dengan 213 Nm pada RPM 4000. So transmisi X70 tu memang lebih advance. Dia menggunakan transmisi kelajuan 7 dual clutch berbanding dengan kelajuan 6 automatic Sky Active ya. Tapi untuk saya sebenarnya dua-dua transmisi pun transmisi yang bagus. Okey, sebenarnya adakah dengan enjin yang tanpa turbo ni untuk CX-5 cukup tak berbanding dengan X70 ya? Sebab X70 kuasa kuda dia dan torque dia jauh lebih tinggi. Sebenarnya cukup. Sebenarnya sebab berat kereta tu jauh lebih ringan, dekat 100 kg untuk CX-5. Mereka yang pernah uji pandu kedua-dua kereta tu akan rasa sebenarnya tak jauh beza sangat lah kan. So kalau kita tengok pengiraan kuasa kuda kepada berat atau power to weight ratio tu, sebenarnya kedua-dua kereta tu dekat-dekat saja, tak jauh beza sangat. Okay, untuk tayar ya, untuk tayar yang dipakai oleh X70 Premium tu, dia pakai tayar yang besar sikit, 225 55 R19 berbanding dengan yang lain CX-5 kedua-dua model dan X70 yang standard, dia pakai 225 65 R17. So perbezaan harga dia adalah kalau nak dapat 4 biji untuk X70 yang premium tu kena bayar 2,400 berbanding dengan kalau saya tak dapat 4 biji untuk yang CX-5 ke yang X70 standard ke 1,832. Ni kos yang saya dapat daripada Lazada ya. So dalam pemilikan sepanjang 100,000 tu, mungkin kita akan tukar 2 set tayar lah. So masuk kena tukar 2 kali lah. So kalau kita kirakan kos kena tukar 2 kali, sekali tu kena bayar 600 lebih, 2 kali dekat 1,200, mungkin 1,500, bergantung kalau kita masih pakai Continental atau kita nak up sikit. Saya rasa perbezaan dia tak sangat lah untuk dekat 10 tahun kan, atau 100,000 km. Okey, untuk ciri-ciri yang lain, daylight running atau lampu siang, X70 standard model dia ada, manakala CX-5 yang mid model hanya bagi lampu kuning atau halogen saja. Untuk lampu depan semua bagi LED kecuali X70 yang standard model hanya bagi yang jenis halogen. Tempat duduk. Ya, tempat duduk. Kepada mereka yang tak pernah rasa kulit napa, ya, sila pergi showroom X70. Sebab kulit napa X70 ni daripada model premium X memang premium, memang best, lembut gila. Berbanding dengan CX-5 yang high spec tu, saya rasa tak boleh banding. Okey, kepada mereka yang mementingkan fungsi power tailgate di mana bonnet belakang tu boleh buka dengan automatic ya, atau tekan-tekan switch tak payah guna tangan untuk nak tekan, nak tarik, memang premium X70 ni termasuk sekali fungsi ni. Dan juga sunroof pun termasuk sekali dalam premium X untuk X70. So kepada sesiapa yang minat lah, ada cahaya daripada atas dinding kan, ini mesti satu fungsi yang menarik lah. Dan untuk round bonnet, sebenarnya kedua-dua kereta ni ada kelainan. X70 tu jauh lebih besar, 515 berbanding dengan CX-5 442. Tapi adakah CX-5 ni tak cukup? Tak juga. Kalau rakan-rakan boleh tengok
atau tonton saya punya video eksperimen yang saya buat untuk CX-5 ni. Okey, untuk ciri-ciri keselamatan, sebenarnya kedua-dua buah kereta menawarkan 6 airbag. Saya rasa untuk kereta moden sekurang-kurangnya kena ada 6 airbag lah kan. Dan untuk sistem keselamatan, memang X70 Premium tu menawarkan sistem yang lebih maju, ya, dan dia ada juga ADAS. Untuk high spec CX-5 ni, dia hanya memberi sistem keselamatan yang saya rasa sederhana, iaitu Smart City Brake, Blind Spot Monitor dengan Adaptive Front Lightning saja. Untuk saya yang jenis cuai kan, sensor parking dengan kamera memang penting, ya. X70 Premium dengan high spec CX-5 ada parking sensor dekat belakang dan depan, tapi yang lain tak ada, hanya belakang saja. Dan kamera untuk X70 tu memang lagi advance sebab dia ada kamera jenis 360 berbanding dengan yang kereta lain hanya yang jenis belakang saja atau reverse camera kan. Untuk mereka yang suka dengar music Premium X70 ni memang digunakan sistem Kenwood dengan 9 speaker je. Ni akan rakan-rakan rasa pengalaman audio yang berlainan. Dan untuk Smart Keyless Entry, di mana seseorang tu bila dia tinggalkan kereta tu akan auto kunci, dan bila dia tekan kereta dia akan auto buka kunci dia. Ini hanya Premium X70 dengan high spec ada untuk CX-5, yang lain tak ada. Ya rakan-rakan, secara kesimpulannya, siapa pemenang di antara X70 dan CX-5? Ya, nampak jelas dengan harga yang ditawarkan, ciri-ciri yang ditawarkan, ya, sistem keselamatan, Nappa leather, jelas X70 pemenang dia. Tetapi ya rakan-rakan, tetapi mengapa masih ramai lagi rela membayar lebih untuk dapatkan sebuah Mazda? Ya, bukan setakat jenama saja atau jenama Jepun ke, tapi Mazda tu memang mengutamakan keseronokan memandu, memang mengutamakan pengalaman memandu, ya, dan semangat zoom dia yang menarik ramai untuk memberi kereta dia. Dan juga saya suka sangat pemikiran orang Jepun, di mana mereka mengutamakan peningkatan berterusan atau dalam bahasa Jepun Kaizen. Sebab saya bekerja di syarikat Jepun selama 12 tahun, saya memang memahami semangat Kaizen ni. Dan juga baru-baru ni Mazda mencapai dari segi kebolehpercayaan nombor 1 di US, iaitu reliability rating. Dia lagi tinggi daripada Toyota dan Lexus. Selama ni Toyota dan Lexus jadi nombor 1, tapi Mazda baru-baru ni dia dah mendahului Toyota dengan Lexus. Dan itulah memberi saya keyakinan semasa saya memandu. So rakan-rakan, dia masih bergantung kepada rakan-rakan, apa rakan-rakan nak untuk kereta idaman mereka. Tapi saya sarankan rakan-rakan, sila buatlah banyak penyelidikan atau research segala-segala masalah yang ada untuk kereta tu, kan? Dan cuba fahamkan, ya, sebab baru-baru ni saya dengar ada isu sikit dengan X70 ni yang saya rasa cukup merisaukan, ya. Okey, itu saja rakan-rakan. Saya harap rakan-rakan boleh menikmati video yang saya buat ni, ya. Jumpa lagi ya rakan-rakan. Bye.